Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pagi Isnin hari ini dalam pertemuan pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan adanya kebaikan dan pengajaran, adanya manfaat dan ibrah yang kita boleh ambil daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah tiba pada riwayat yang ke-281 secara keseluruhan, termasuklah riwayat-riwayat yang ada di dalam mukaddimah Sahih Muslim. Pada tajuk yang ke-42 masih lagi pada Kitabul Iman, yang mana pada tajuk ini Imam Muslim telah membawakan hadis-hadis berkenaan tentang babu qaulin Nabi, sabdaan Nabi SAW, man hamala alaina silah, barang siapa membawa senjata dengan tujuan untuk menyerang ataupun menakut-nakutkan, falaisa minna, maka bukanlah dia daripada kalangan kami. Maka hamala bukanlah maksud larangan membawa senjata secara umum, tidak. Kalaulah senjata itu dibawa bertujuan untuk melindungi ataupun senjata itu dibawa untuk tujuan yang baik, maka tidaklah termasuk di dalam celaan ini. Man hamala alaina silah, barang si hamala bermaksud membawa senjata dengan tujuan untuk menyerang, membawa senjata dengan tujuan untuk menakut-nakutkan, maka pada waktu itu sabda Nabi, falaisa minna, bukanlah dia daripada golongan kami. Riwayat 281, baca sanad dia terus. Maka ada 3 sanad yang berbeza digabungkan. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apakah tegas Nabi? Man hamala alaina silah, barang siapa membawa senjata dalam kurungan untuk tujuan menyerang, menakut-nakutkan, falaisa minna, maka bukanlah dia daripada golongan kami, bukanlah dia daripada kalangan kami. Maka apakah maksud ungkapan baginda falaisa minna, bukanlah orang tersebut daripada kalangan kami? Baris yang keempat, maka kata Imam Nawawi, wa amma ma'nal hadithi fataqaddama fi awalil kitab, adapun maksud hadis telah kita terangkan di awal Kitabul Iman, yang mana seseorang yang melakukan dosa besar, dan Imam Nawawi mengambil pandangan membunuh pada waktu itu adalah dosa besar yang kedua selepas daripada menyekutukan Allah. Maka seseorang yang membawa senjata untuk menakut-nakutkan dan sebagainya, maka ianya adalah pada waktu itu termasuk dalam dosa besar. Maka dosa besar tidak menjadikan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Itu kita telah belajar, kata Imam Nawawi di awal Kitabul Iman. Wahia anna man hamala silah 'ala al-muslimina bighairi haqqin, barang siapa membawa senjata dengan tujuan yang tak baik ke atas orang Islam, maka pada waktu itu fahuwa asin, maka dia adalah seorang yang melakukan dosa. Namun wala yukfar, tidaklah dia menjadi kafir disebabkan perbuatan tersebut. Fa in istahallah, namun kalaulah dia menganggap perbuatannya itu sebagai halal, sebagai betul,
maka pada waktu itu dia akan dihukum sebagai kafir. Maka maksud daripada falaisa minna, bukan daripada kalangan kami, adalah berdosa. Dan kalaulah bermaksud terkeluar daripada Islam apabila dia menganggap halal sesuatu yang telah dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah hadis Muslim riwayat 281. Riwayat 282, terus baca sanad dia. Sabda Nabi SAW dalam riwayat ini, man salla, barang siapa yang menghunuskan senjata. Man salla alaina saif, barang siapa yang menghunuskan pedang, menghunuskan senjata. Maka sabda Nabi SAW sama, falaisa minna, maka bukanlah daripada kalangan kami. Maksud daripada menghunuskan senjata dengan tujuan untuk menakut-nakutkan, dengan tujuan untuk menyerang. Bahkan ada sebahagian para ulama menyebut bahkan dengan tujuan bergurau pun, maka pada waktu itu adalah dilarang. Maka sebab itu kita lihat sebahagian para ulama menggalakkan apabila kita nak memberikan pisau, benda tajam yang tidak berlapik, yang tidak mempunyai lapik, maka hendaklah diberikan dalam keadaan yang tajam tersebut ke arah kita, bukan ke arah orang yang diberikan. Sebab dalam hadis ini Nabi sebut man salla, barang siapa yang menghunuskan pedang senjata, falaisa minna, maka bukanlah daripada kalangan kami. Riwayat 283 sama, maka baca sampai habis hadis terus. Maka pada bab yang ke-43, kita mula masuk pada bab yang baru. Ahlan-ahlan kepada yang berada di Facebook maupun di TikTok, ahlan-ahlan kepada semua. Kita sedang membaca hadis-hadis daripada riwayat Sahih Muslim bersama dengan para pelajar Hidayatul Muttaqin. Maka pada riwayat yang ke-164 dan seterusnya, Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis dengan tajuk Man ghasyana, barang siapa yang menipu kami. Menipu pada waktu itu mengkhianati, menipu. Falaisa minna, maka bukanlah daripada kalangan kami. Apakah maksud bukan daripada kalangan kami? Apabila dia melakukan dengan menganggap halal, menganggap betul apa yang Nabi telah larang, maka dia khawatiri dia boleh terkeluar daripada Islam. Falaisa minna, maka apakah maksud yang kedua? Sebahagian para ulama menyebut falaisa ala hadina, bukanlah itu cara kami, bukanlah itu adalah ajaran kami. Terus riwayat 284 terus. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man hamala alaina silah, barang siapa yang membawa senjata dalam kurungan bertujuan nak menakut-nakutkan, bertujuan untuk menyerang ataupun apa jua tujuan yang tak elok, falaisa minna, maka bukanlah dia daripada kalangan kami. Wa man ghasyana, sabda Nabi, barang siapa yang menipu kami, iaitu menipu umat Islam, menipu manusia, falaisa minna, maka bukanlah pada waktu itu dia daripada kalangan kami. Riwayat 285 terus. Ini ada kisah seorang sahabat pada waktu itu yang dia seorang yang berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada makanan, maksudnya bijian yang pada waktu itu telah basah kena hujan. Maka yang bahagian teruk tadi dia telah sembunyi di bahagian bawah dan ditutup atas timbunan makanan tadi dengan yang elok. Maka Nabi SAW telah perasan dan Nabi SAW tegur dia dengan hadis yang kita sedang baca ini. Terus maka Nabi SAW kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marrah, telah melewati, melintasi ala subrati ta'am, satu timbunan makanan dekat pasar.
Zaman dulu bila orang menjual pada waktu itu contohnya tepung ataupun pada waktu itu biji-bijian, maka mereka longgokkan, mereka timbunkan. Maka Nabi melewati satu timbunan makanan. Fa'adkhala yadahu fiha, maka Nabi SAW telah masukkan tangan baginda ke dalam timbunan makanan tersebut untuk buat cek. Maka fanalat asabi'uhu, maka telah menyentuh jari jemari baginda balala, adanya basah pada bahagian bawah timbunan makanan tersebut. Maka Nabi SAW bertanya, ma hadza ya sahibat ta'am, apa yang sedang berlaku di sini wahai penjual makanan? Maka dia pun cuba memberi alasan kepada Nabi, asabathus sama'u ya Rasulullah, bahagian bawah ini telah terkena hujan wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, afala ja'altahu fawqa ta'am, kalaulah begitu bahagian yang rosak ini, kenapa tak dizahirkan, kenapa tak diletakkan di bahagian atas? Kayyarahun nas, supaya manusia nampak, supaya manusia pada waktu itu tahu bahawa bahagian ini sebenarnya dah kena hujan. Maka sabda Nabi SAW memberi peringatan, man ghasyana, barang siapa yang menipu, falaysa minni, maka bukanlah dia daripada kalanganku. Bukan daripada kalangan umat Nabi SAW, bukan daripada kalangan orang yang mengamalkan ajaran Nabi SAW. Tak selamat dia kalaulah dia menipu dan pada waktu itu dia tidak pulangkan balik apa yang dia tipu tersebut, maka tidak selamat, sebab tak akan selesai urusannya di hari akhirat nanti. Terus riwayat seterusnya. Maka ini berkenaan tentang pada zaman jahiliyah dan awal Islam, apabila berlakunya kematian ataupun berlakunya musibah ujian, maka yang pertama mereka akan menzahirkan kekecewaan dengan menampak-nampak pipi, ad-darbul khat. Sebahagian orang Arab, bahkan kebanyakan orang Arab pada zaman jahiliyah dan pada awal Islam, bila berlakunya ujian dan musibah, nak menggambarkan kecewanya, pada waktu itu mereka akan memukul pipi mereka, wajah mereka. Wasyakil juyub, dan pada waktu itu akan mengoyak-ngoyak pakaian mereka. Waddu'a, dan menyeru bidakwal jahiliyah, dengan panggilan-panggilan yang ada di zaman jahiliyah. Maka ini adalah hadis-hadis yang menerangkan bahawa ketiga-tiga perbuatan ini adalah haram. Menampak pipi, mengoyak pakaian, dan juga menyeru dengan panggilan jahiliyah. Apakah maksud menyeru dengan panggilan jahiliyah? Lihat baris yang kedua, 4, 6 daripada bawah. Qala al-qadhi, berkata Qadhi Iyad, maksud daripada menyeru dengan panggilan jahiliyah adalah an-niyahah, pada waktu itu meratap dengan mengeluarkan suara. Kemudian wad-du'a bil wail, pada waktu itu berkata dengan perkataan-perkataan kebinasaan. Dia dah tak ada, binasalah, celakalah, habislah. Pada waktu itu menggunakan perkataan wail, wailat, ya wailatah, wajabalah, apa dan sebagainya. Wajabalah tidaklah, selalunya ya wailatah dan sebagainya. Kemudian begitu juga dengan perkataan-perkataan yang biasa digunakan oleh masyarakat jahiliyah, maka itu semua adalah dilarang. Riwayat 286 terus. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda Nabi SAW, laisa minna, bukan daripada kalangan kami, man darabal khudud, orang yang menampak-nampak pipinya sewaktu musibah, au syaqqal juyub, ataupun mengoyakkan pakaiannya. Al-juyub bermaksud adalah kola. Al-juyub bermaksud adalah kola. Dia mengoyak-ngoyak pada waktu itu pakaian dia. Au da'a bidakwal jahiliyah, ataupun menyeru dengan perkataan-perkataan panggilan jahiliyah. Maka Nabi SAW larang dan hukumnya adalah haram. Termasuklah an-niyahah, meratap yang tak dibenarkan, maka hukumnya adalah haram. Terus hadza hadisun. Terus 287 baca sampai hujung sebab sama dia riwayat dia.
Riwayat Muslim 288, cuma perkataannya berbeza. Dan kalaulah manusia buat apa yang dia buat, dia menampar pipi dia, dia mengoyak baju dia, dia meratap dengan mengeluarkan suara, menyeru dengan panggilan-panggilan yang dilarang oleh Islam sewaktu musibah, maka musibah tersebut tak hilang pun. Musibah tersebut tetap akan ada. Dan pada waktu itu tak dapat apa-apa kecuali lebih memberi tekanan pada jiwa. Maka sebab itu Islam mengajar untuk mengharungi dengan tenang, mengharungi dengan sabar, mengharungi pada waktu itu dengan kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah menguji tidak lebih daripada kemampuan diri seseorang itu. Riwayat 200, bahkan kalau zaman jahiliah kita dah baca dalam riwayat-riwayat sebelum ini, ada sebahagian orang musibah itu bukan berlaku pada dia, bukan berlaku pada keluarga dia, tetapi pada waktu itu dia tetap buat juga kerana pada waktu itu mungkin diupah, ataupun pada waktu itu kerana dia nak menggambarkan kebersamaan dengan orang yang sedang ditimpa musibah, maka itu pun berlaku. Riwayat 288 terus. Maka berkata Abu Burdah yang merupakan anak lelaki kepada sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, waji'a Abu Musa waja'a. Telah jatuh sakit Abu Musa dengan sakit yang kuat. Sebab itu datang maf'ul mutlaq. Fahusyiyah, maka beliau telah pada waktu itu berada dalam keadaan tidak sedar diri. Wa ra'suhu, dalam keadaan kepalanya, fi hajri, berada pada pangkuan salah seorang daripada isterinya. Fasahat imra'ah, maka telah menjerit berteriak isterinya, min ahlih, daripada kalangan keluarganya. Falam yastati', maka pada waktu itu Abu Musa dalam keadaan dia tak sedar, dia tidak mampu an yarudda, untuk menegur, untuk membalas akan jeritan wanita tadi. Tapi dia pada waktu itu macam separuh koma, dia boleh dengar. Maka bila dia sedar daripada situasi dia, beliau terus berkata, ana bari'un, aku membebaskan diri, mimma bari'a minhu, daripada perbuatan yang Nabi SAW sendiri telah membebaskan diri baginda daripadanya. Maka Nabi SAW telah membebaskan diri baginda minas saliqah, daripada seseorang yang menjerit-jerit sewaktu ditimpa musibah. As-saliqah pada baris yang kedua, 4, 6, baris yang kelima. As-saliqah wa hiya allati tarfa'u sautaha indal musibah. Orang yang menjerit-jerit ketika mana ditimpa musibah. Maka Nabi pada waktu itu memutuskan hubungan dengan mereka, membebaskan diri baginda daripada mereka. Wal haliqah, iaitu orang yang mencukurkan kepalanya, membotakkan kepalanya ketika mana berlaku ujian dan musibah. Dan yang ketiga sabda Nabi SAW, wasyaqah, dan orang yang mengoyak-ngoyakkan pakaiannya ketika mana ditimpa musibah. Maka Nabi berlindung daripada membebaskan diri baginda daripada ketiga-tiga ini, iaitu orang. Maka di sini ada penambahan perkataan al-haliqah, orang yang mencukur pada waktu itu rambut dan kepala disebabkan ujian yang menimpa. 289 pun riwayat yang lebih kurang sama, cuma ada sedikit sebanyak perbezaan perkataan. Terus maka daripada Abu Burdah, anak lelaki Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ughmiya ala Abi Musa, telah tidak sedar diri Abu Musa al-Asy'ari kerana sakit yang kita dah belajar dalam riwayat tadi. Wa aqbalat imra'atu, maka telah datang isterinya. Siapakah gelaran isteri dia? Ummu Abdillah. Pada waktu itu tasihu, menjerit dan berteriak, birannatin, dengan tangisan histeria. Maksudnya tangisan yang mengeluarkan suara, tangisan yang menggambarkan duka, menjerit dan pada waktu itu menangis. Menangis tidaklah masalah, menitiskan air mata. Nabi pun menitiskan air mata ketika mana kehilangan cucu baginda, ketika mana kehilangan anak baginda Ibrahim.
maka menangis tak ada masalah waktu ujian. Tetapi menangis dengan meratap, maka pada waktu itu adalah dilarang oleh Nabi SAW. Qala, kemudian summa afaqa, Abu Musa al-Asy'ari telah sedar daripada situasinya. Maka beliau berkata, alam ta'lami, wahai isteriku, adakah kamu tidak mengetahui? Wa kana yuhaddithuha, dan pada waktu itu dia sedang bercakap dengan isteri dia. Anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ana bari'um mimman halaqa, aku telah membebaskan diriku daripada orang yang mencukur rambutnya kerana musibah. Wasalaqa, orang yang pada waktu itu menjerit-jerit sewaktu musibah. Wa kharaqa, dan orang yang mengoyak-ngoyakkan pakaiannya ketika mana musibah. 290 terus. Baca sampai habisnya terus. Terus sampai hujung, sama je terus. Terus dari bab yang ke-45 kata Imam Muslim mengumpulkan 3 hadis berkenaan tentang tajuk ghilazi maksudnya amaran keras, tahrimin namimah berkenaan tentang pengharaman mengadu domba. Apakah maksud mengadu domba? Maka kita lihat pada baris yang kedua daripada tajuk tersebut, an-namimah bermaksud secara umum, an-namimah bermaksud naqlu kalamin nas, menukilkan. Ada orang bercakap, kita nukilkan, kita ambil perkataan dia kepada orang yang pada waktu itu mungkin ada kaitan dengan yang disembangkan tadi ataupun tak ada kaitan, tapi kenapa kita nukilkan kata-kata tersebut? Ala jihatil ifsad, untuk menyebarkan keburukan, sama ada supaya mereka bergaduh ataupun saling membenci ataupun saling berlaku perkara yang tak elok, maka itu dikenali sebagai an-namimah, kata imam, kata para ulama. Okey, namun di sini Imam Ghazali pada waktu itu lebih detailkan apakah itu namimah. Namimah itu lebih luas maknanya. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, i'lam, ketahuilah, anna namimata, sesungguhnya namimah, innama tutlaqu fil aktsar, dalam kebanyakan kitab disebut sebagai alaman yanimmu qaulal ghairi ila al-maqul fih, adalah menukilkan kata-kata orang lain kepada orang yang sedang diperburukkan, orang yang sedang dipercakapkan. Contohnya, ada 2 orang ni sedang cakap tentang A, maka ada orang yang ketiga ambil kata-kata ini dan pergi sampaikan kepada A. Sebelum ni A tak tahu, tiba-tiba dia dah tahu, maka jadi bergaduh, jadi bertengkar dan sebagainya. Itu dalam kebanyakan kitab menyebut begitu, menukilkan perkataan kepada orang yang sedang dikatakan, dicakapkan tentang dirinya. Okey, contohnya apa? Contohnya ada seseorang ni cakap, tuan, ada 2 orang ni sedang bercakap buruk tentang tuan. Daripada dia tak tahu, maka tiba-tiba datangnya marah, datangnya mengamuk, datangnya bergaduh dan sebagainya. Apakah sebabnya? Pengadu domba yang pada waktu itu buat kerja tanpa bayaran gaji wartawan dan sebagainya. Maka itu pengadu domba. Itu sepatutnya kerja wartawan, bukan kerja dia, ataupun kerja orang yang kerja di bahagian media, tapi dia suka mengadu domba dengan tujuan pada waktu itu nak berlakunya kerosakan. Okey, maka kata Imam Nawawi, kata Imam Ghazali, walaisatin namimatu makhsusah bihadha, tapi realitinya namimah, mengadu domba, tidaklah khusus untuk ini sahaja. Kata Imam Ghazali rahimahullah, bal haddun namimah, bahkan definisi namimah yang sebenar, kashfu ma yukrahu kashfu, menyebarkan, membuka sesuatu yang boleh membawa mudarat dan keburukan. Kashfu ma yukrahu kashfu, menyebarkan, membuka sesuatu, menyampaikan sesuatu yang boleh membawa keburukan, yang boleh membawa
perkara yang pada waktu itu tak sepatutnya dilakukan. Sawa'un, sama ada perkara itu adalah al-manqul anhu. Al-manqul anhu maksudnya orang yang memulakan percakapan tersebut. Awil manqul ilaih, ataupun orang yang sedang dicakap tentang diri dia, ataupun orang yang ketiga. Sebagai contoh, ada A dan B. A dan B sedang bercakap tentang C. A dan B, dia bercakap C ni macam ni lah, C ni teruk, C ni begini, C begitu begini. Maka pengadu domba ini sama ada diambil perkataan itu, dia bawa pergi ke C. Dia kata ada dua orang tadi, A dan B, sedang cakap buruk tentang kamu, sedang mengumpat kamu, sedang pada waktu itu gelakkan kamu. Maka ini mengadu domba. Ataupun kata Imam Ghazali, pada waktu itu dia bukan cakap kepada C, dia pergi cakap kepada orang yang tak ada kaitan. Nak tahu tak, ada dua orang ni, dia pergi cakap macam ni tentang orang ni. Elok-elok orang tu tak tahu keburukan si D, dia pun dah mula dapat tahu. Dia pun dah ada idea dan sangkaan dia tersendiri. Maka kata Imam Ghazali, itu pun dikira mengadu domba, menukilkan sesuatu perkataan yang tak sepatutnya dinukilkan. Maka pada waktu itu automatik jatuh dalam kategori mengadu domba. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, panjang lagi pada waktu itu. Okey, cuma ada poin di sini, apa baris bawah dia. Kata para ulama yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di sini, kata para ulama, apabila ada orang berkongsi kata-kata mengadu domba, kata-kata mengadu domba, nak tahu tak, orang ni kan sedang bercakap tentang kamu. Nak tahu tak, orang ni sedang bercakap buruk tentang fulan bin fulan. Kalaulah kita berjumpa dengan pengadu domba ini, maka kata para ulama ada 6 perkara yang kita dituntut untuk buat, 6 benda. Sebab kita, kalaulah kita dengar, kita pun akan terjebak bersama dalam fitnah mengadu domba, dalam maksiat mengadu domba ini. Maka apakah 6 benda yang kita kena buat? Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nukilkan di sini. Maka yang pertama, alla yusaddiqah, jangan sesekali membenarkan kata-kata dia. Jangan sesekali membenarkan. Sebab pada waktu itu orang yang mengadu domba, maka dia telah jatuh dalam kategori fasik. Dalam kategori fasik. Maka kita disuruh untuk tidak menerima sebarang berita daripada orang-orang yang fasik. Li'anna namama fasik. Maka jangan kita membenarkan kata-kata dia. Yang kedua, ayyanhahu an zalik wa yunsihu. Pada waktu itu larang dia. Kita cakap dengan dia, cukup-cukuplah asyik nak sebarkan berita yang pada waktu itu boleh membawa keburukan. Cukup-cukup. Dan berilah nasihat kepadanya. Yang ketiga, ayyubghidah, benci sikap dia. Bukan benci fizikal dia, sikap dia. Kita mesti tak suka, bukan kita suka. Ada orang disuka dengan mengadu domba, supaya dia boleh bergosip, supaya dia boleh bersembang, supaya dia ada modal, boleh pada waktu itu nak kongsikan pula benda buruk tadi kepada orang lain. Maka kita sepatutnya kena benci sikap dia, kena benci perbuatan dia. Yang keempat, alla yadhunna bi akhihi al-ghaib as-su'. Jangan pada waktu itu fikir apa-apa kecuali hendaklah bersangka baik dengan orang yang pada waktu itu sama ada sedang diceritakan tentangnya, ataupun orang yang didakwa pada waktu itu bercakap sekian-sekian. Maka kita dituntut untuk bersangka baik. Sebab kadang-kadang boleh jadi rekaan, kadang-kadang boleh jadi dusta, boleh jadi bohong dan sebagainya. Al-khamis, yang kelima, alla yahmilahu ala ma hakalahu ala tajassus. Janganlah menjadikan bila kita dengar kata-kata mengadu domba ini, menjadikan kita bersemangat untuk menyelidik lebih mendalam. Maka tak dituntut untuk menyelidik lebih mendalam, untuk mencari lebih mendalam. Maka tidak dituntut. Dan yang keenam, alla yarda li nafsih ma nahan namam anhu. Janganlah dia pergi buat mengadu domba pula. Dia dah dengar berita tu, dia pergi pula sebar kepada orang lain. Maka daripada sinilah cara bagaimana tersebarnya sesuatu berita palsu, sesuatu mengadu domba, sesuatu benda yang tak elok, sebab tak dihentikan pada mana-mana orang.
Semua nak sebarkan. Yang ini sebarkan kepada orang kedua sebarkan kepada lagi 3 orang, 3 orang sebarkan pula kepada lagi 6 orang. Maka tersebarnya, viralnya kadang-kala berita yang kita tak tahu benar ataupun tidak. Pangkal pokoknya apa? Sekadar ada video, ada lagu yang menyentuh emosi, ada copywriting yang menyentuh emosi. Kadang-kala kita menjadi benci dengan seseorang, kita tak tahu pokok pangkal pun. Kita bersangka buruk dengan seseorang, kita tak tahu pokok pangkal pun. Kita komen sesuatu, kita jatuhkan hukum pada seseorang, kita tak tahu pokok pangkal pun. Maka ini adalah larangan Nabi supaya jangan mengadu domba, sebab kesan dia amat buruk. Kan kalau kita tengok berita viral, ada video, ada copywriting yang menarik, ada lagu yang menyentuh emosi, maka kita pun pada waktu itu pergi serang orang tu. Padahal sebenarnya orang tu tak bersalah pun, walaupun ada video. Sebab kita tak tahu keseluruhan cerita. Kita pergi serang keluarga dia, kita pergi serang pada waktu itu media sosial dia, sehingga kadang-kala punya teruk seseorang tu kena serang. Mungkin pada waktu itu tak tahu situasi yang sebenar, yang mungkin kalau berlaku kepada kita, pada waktu itu mungkin reaksi kita lebih kurang sama. Sehingga pada waktu itu mungkin dia dipulaukan, dibuang keluarga, dibuang kerja, dibuang oleh masyarakat. Maka sebab itu namimah, mengadu domba adalah sangat-sangat buruk. Kita pada waktu itu mungkin mengatakan tak mengapa, sebab pada waktu itu belum kena pada kita. Maka sebab itu dibawakan 3 hadis berkenaan tentang mengadu domba oleh Imam Muslim. Terus baca sanad 291. Daripada Uzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya telah sampai kepadanya anna rajulan yanimul hadis, ada seorang lelaki ini dia suka mengadu domba dengan apa, berita-berita, dengan beberapa perkara. Maka Uzaifah terus berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk syurga seorang yang pada waktu itu mengadu domba, tak akan masuk syurga. Maka para ulama cuba menafsirkan, maksud tidak masuk syurga adalah pada kemasukan yang awal. Maksud tak masuk syurga adalah pada waktu itu bukan kemasukan yang permulaan. Maka ada beberapa pandangan yang lain. 292 terus. Maka daripada Hammam bin Harith, beliau berkata, kana rajulun yanqulul hadis, ada seorang lelaki ini disuka mengadu domba ilal amir, kepada pemerintah. Dan ini pun satu masalah juga. Seorang pemerintah yang bijak, dia tidak akan menerima sebarang kata-kata daripada pengadu domba. Pengadu domba kepada pemerintah, kepada pemimpin, sebab dia nakkan habuan, dia nakkan kedudukan, dia nakkan perhatian daripada pemimpin, dia nakkan jawatan. Maka seorang pemimpin yang cerdik, dia tidak akan mendengar apa-apa pun daripada orang yang bersikap pengadu domba. Maka kata Hammam bin Harith, ada seorang lelaki yang suka mengadu domba berita-berita kepada pemerintah. Maka ketika mana kami sedang duduk dalam masjid, faqala al-qaumu, maka berkata orang ramai, hadza, lelaki inilah tergolong daripada kalangan orang yang suka mengadu domba kepada pemerintah, kepada amir, kepada governor. Faja'a, maka dia telah datang dan dia telah duduk bersama dengan kami. Maka terus Huzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk syurga pengadu domba. Qattat bermaksud pengadu domba. Terus 293. Maka sama juga daripada Hammam bin Harith, beliau berkata, kami sedang duduk bersama dengan Huzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, di masjid. Faja'a rajulan, maka telah datanglah seorang lelaki, hatta jalasa ilaina, dan duduk bersama dengan kami. Maka dikatakan kepada Huzaifah, wahai tuan, inilah orang yang suka mengadu domba kepada sultan, kepada pemerintah.
dengan berita-berita. Maka Huzaifah radhiyallahu anhu terus tegur lelaki tadi dengan iradata, bertujuan untuk memperdengarkan dia, menegur dia. Maka beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga qattad, seorang yang suka mengadu domba. Bab yang ke-46, Imam Muslim membawakan hadis-hadis yang berkisah tentang amaran pengharaman isbalil izar, melabuhkan kain, walman, mengungkit bil atiyah, pemberian, wa tanfiqis sil'ah bil halif, dan bersumpah dengan tujuan untuk melariskan jualan. Dia bersumpah, demi Allah benda ni bagus, wallahi billahi tallahi benda ni bagus, maka bersumpah palsu dengan tujuan nak melariskan jualan. Wa bayani, dan penerangan as-salasatil ladzina, 3 golongan yang mana Allah takkan bercakap dengan mereka, dalam kurungan, dengan percakapan kasih sayang, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat mereka, dalam kurungan, dengan pandangan kasih sayang, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka, tidak akan menyucikan mereka, dalam kurungan, Allah tak akan ampun dan maafkan mereka, walahum azabun alim, dan untuk mereka adalah azab yang pedih. Maka ada beberapa hadis yang menceritakan 3 golongan berbeza yang Allah tak akan bercakap kepada mereka dengan percakapan kasih sayang, Allah tak akan pandang kepada mereka dengan rahmatnya, dan Allah tidak akan ampunkan kesalahan mereka. Maka siapakah 3 golongan ini? Riwayat 106 terus. Daripada sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, salasa, ada 3 golongan, la yukallimuhum Allah, Allah tak akan berbicara dengan mereka, dalam kurungan, maksudnya pada waktu itu perbicaraan kasih sayang, perbicaraan dengan maksud redha. Sebab itu lihat kepada Syarhul Gharib pada baris yang kedua 468 Syarah Nawawi. Maka kata Imam Nawawi, maksud daripada Allah tak akan berbicara dengan mereka bikalami ahlil khair, dengan percakapan seperti mana Allah bercakap dengan orang yang baik, wa bi izharir ridha, percakapan yang menunjukkan Allah sayang, bal bikalami ahli sahat, bahkan Allah akan berbicara dengan mereka dengan penuh kemurkaan. Wakilah, pandangan yang kedua, maksud tidak bercakap, al-i'radu anhum, Allah akan berpaling dengan mereka. Dan yang ketiga, kata majoriti para ulama, maksud tidak bercakap adalah Allah tak akan berkata sesuatu yang akan menggembirakan mereka. Dan ada lagi beberapa pandangan yang lain. Kemudian sabda Nabi SAW, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Lihat kepada Syarah Nawawi, iaitu dengan pandangan rahmah dan kasih sayangnya. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan menyucikan mereka. Maksudnya adalah la yutahhiruhum min danasi zunubihim, Allah tak akan ampunkan dosa mereka. Maka siapakah 3 golongan ini? Sabda Nabi, walahum azabun alim, dan mereka akan beroleh azab yang pedih. Maka Nabi SAW pada waktu itu menyebut ayat ini sebenarnya sebahagian ayat Al-Quran. Nabi menyebut perkataan ini sebanyak 3 kali. Maka Abu Dzar bertanya, khabu, rugilah mereka, wa khasiru, khabu, binasalah mereka, khasiru, rugilah mereka. Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi, al-musbil, orang yang melabuhkan pakaian dia. Dalam kurungan nanti kita akan belajar dengan tujuan takabur. Wal mannan, orang yang mengungkit hadiah yang dia telah berikan. Wal munafiq sil'atahu bil halifil kadzib, dan orang yang munafik, orang yang pada waktu itu melariskan jualan dengan bersumpah palsu. Maka inilah 3 golongan. Dan ada lagi dalam riwayat yang lain dengan perkataan yang berbeza. Kita sambung balik jam 9:20 insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.